saya Amy Hasnida. Assalamualaikum kepada anda semua. Follow Pak Enma, keluarga dan bintang kecil. Hari ini kita bersyarat untuk Parenting FIP. Parenting FIP tak pernah dengar sebab ini adalah segmen baru di bawah grup Family and Parenting New Idea Active yang merupakan satu segmen di mana kita mengumpulkan keluarga-keluarga FYP. Untuk Parenting FIP ni kita ada 3 segmen iaitu video FIP, sembang FIP dan juga suka-suka FIP. Apa tu? Jadi kita tahu. Alright, jadi sebelum kita bermula nak tahu gelagat family mana yang menjadi pilihan Parenting FIP untuk bulan ini, jom kita saksikan. Roll video. Okey, untuk episod pertama ni, Parenting FIP telah membawakan seorang tetamu istimewa dan hangat diperkatakan bukan sahaja dia tetapi juga suami dan juga anak kecil mereka pun menjadi tumpuan kerana mereka ni suka buat live bersama-sama dan bila kita tengok live tu seronok sangat sebab selain berkongsi tip dekor rumah, selain masak-masak, banyak juga gelagat-gelagat anak kecil mereka tu yang menjadi tumpuan dan ramai sebenarnya orang tunggu si kecil yang comel tu lah. Okey, jadi kita tak nak buang masa lagi, kita nak perkenalkan siapa tetamu kita hari ini. Inilah dia. Tadam! Mimi in the house. Thank you Mimi sebab sudi datang hari ini. Ya Allah, comelnya. Selama ni tengok dalam live jari ni dapat berdiri sebelah Mimi. Terima kasih Pak Enma dan Amy jemput saya ke sini. Terima kasih juga kerana sudi bersama dengan kita pada hari ini. Jadi, Amy rasa ramai dekat luar sana yang tertanya-tanya kenapa agaknya kita jemput Mimi hari ini kan. Jadi sebenarnya hari ini kita bawakan Mimi khas untuk anda semua sebagai inspirasi kepada papa mama yang mungkin selama ini mengikuti perkembangan Mimi melalui social media kan. Jadi sebelum kita bermula Mimi, jom kita tengok dulu beberapa sedutan istimewa video Mimi bersama family. Jom. Video Mimi kan. Jadi hari ni kita nak korek sikitlah rahsia, petua, tips yang Mimi amalkan dalam kehidupan seharian dalam orang kata mengharmonikan keluarga, menjaga hubungan sesama ahli keluarga walaupun baru bertiga tetapi saya kira memang kita kena ambil berat tentang silaturahim di dalam keluarga juga kan. Jadi Mimi kita nak tanyalah tiba-tiba sahaja tak ada angin, tak ada ribut, boom, meletup. Kan? Jadi kita nak tanyalah pada Mimi sendiri bila mula-mula berkecimpung dalam bidang TikTok ni lah kan. Adakah Mimi sebenarnya merancang untuk menjadi influencer atau sebenarnya share tu pada awalnya untuk suka-suka saja? Sebenarnya waktu first saya upload video tahun 2021, masa tu start dengan masak-masak biasa je dengan Malik. Tak berapa nampak muka sebab masa tu kita tak ada tripod. Kita letak di balik balang-balang Milo, balang-balang keropok. So angle tu je lah ada. So ada ASMR. Jadi dengan video masakan kat rumah sikit-sikit dengan kehidupan seharian kami macam lifestyle vlog. Dari situ tak adalah orang kata nak jadi influencer sebab nak jadi influencer bukan perkara yang mudah. Betul. Sebab kita kena mempengaruhi benda yang baik juga. Tapi dalam masa yang sama dapat sambutan yang baik, diorang terinspirasi, follower saya suka dengan resepi yang saya kongsikan dan lifestyle yang sederhana. Jadi Mimi kita nak tanyalah, Mimi suka mendekor, rumah pun cantik, tersusun rapi. Jadi dari mana sebenarnya Mimi mendapatkan inspirasi untuk mendekor ni? Ramai juga yang bertanya saya adakah dari Pinterest. Sebab kat situ sumber rujukan yang sangat banyak dan apa yang saya boleh jawab daripada dekor tahun 2021 yang terbaru 2023 ni adalah daripada kongsi idea saya dengan suami. Suami ni tak ada minat spesifik tema tapi lebih pada awak okey tak saya ambil tema ni? Oh datang dari mana? Movie. Kadang-kadang kita jalan dekat negeri-negeri selat contohnya Pulau Pinang, Melaka. Saya suka berkonsepkan klasik kolonial. Lepas tu kita gabungkan sikit dengan moden zaman kita sekarang ni. Okey Mimi, yang ini kita nak tanya sikit lah tentang Malik kan. Of course bila kita nak membesarkan anak-anak ni dia suka explore, dia suka bermain dan sebagainya. Macam Malik sendiri, bagaimana Mimi ajar dia toys, kemas sendiri ataupun macam mana Mimi? Oh, soalan ni pun banyak juga orang tanya kat saya, live ke DM ke, tentang Malik tak ada mainan ke, macam mana? Yalah, kalau dia buat salah ke, marah dia ke. Sebenarnya mainan Malik ni
sikit je spesifik. Contoh sekarang dia minat Lego dengan melukis. Jadi Lego tu dekat bilik dia je saya suruh dia main. Kalau nak ke depan jika diizinkan, nanti apa-apa kemas. Dan kalau perasan perabot saya kebanyakannya tidak berkaki melainkan meja makan dengan meja kerusi makan. Dia lebih pada ke lantai, jadi tak adalah terselit-selit, senang masuk bawah-bawah kan. Senang kan. kita nak kemas. Sebagai ibu, kita nak tanya jugalah kepada Mimi. Ini kita nak cerita sikit tentang social media kan. Pendedahan terhadap social media. Contohnya sekarang macam Mimi sendiri dah ada follower lebih dari 1 juta follower di TikTok. Jadi bagaimana secara tidak langsung Mimi nak menjaga privacy keluarga Mimi, especially Malik lah sebab dia masih kecil, dan juga husband. Bagaimana? Privacy tu kan banyak sudut yang kita boleh tengok. Terutama sekali macam anak sekolah kat mana nanti, kita duduk kat mana, umur anak berapa. Kalau ikutkan sebenarnya itu adalah hak anak kita ataupun Malik untuk kita bagi tahu umur dia. Sekarang dia tak boleh buat keputusan. Betul. Bila saya fikir balik, macam serba untuk bagi tahu pada orang anak umur berapa, sebab nanti one day orang akan follow dia sampai dia besar. Betul. So bila tentang follower dah makin ramai ni, pergi mana-mana orang kenal kita sudah semestinya. Tapi apa yang saya boleh buat, perlu ada tegas, ada satu boundary. Apa yang kita tak selesa ataupun tak boleh nak share lebih, orang akan faham sebenarnya. Betul. Jadi Mimi, kalau kita nak tanyakan sikit lah soalan tentang family Mimi. Sebab Mimi pernah berkongsi dulu yang Mimi dibesarkan oleh ibu ayah yang merupakan insan istimewa kan. Dan tetapi berjaya membesarkan Mimi dan adik dengan begitu berjaya. Kalau lihatkan Mimi dan adik pada hari ini berdiri teguh dan dikenali dengan cara yang positif, dengan cara yang baik. Jadi kalau boleh Mimi kongsikan sedikit bagaimana dengan approach mereka ataupun didikan mereka ketika Mimi dan adik masih kecil. Maksudnya cara ibu ayah saya besarkan saya tu. Sebenarnya saya dibesarkan oleh ibu saya dan berpisahlah ibu ayah saya ni daripada seawal 3 tahun. Betul. Seingat saya lah. Dan cara Umi besarkan kami berdua adalah sama rata. Adik tak makan, kakak tak habiskan. Kakak habiskan tak, dia bukan macam tu. Dua-dua kena habiskan. Mula-mula ibu saya start dengan kongsi satu pinggan. So faham erti sharing. Berkongsi. Makanlah sampai habis. Kalau tumpah kutip, biasanya yang paling perik yang saya pernah lalui adalah susu tu tumpah. Cuba ambil kain lap sampai jangan melekit. Budak kecil tak kenal apa tu melekit. Macam mana nak bersihkan. Yang kedua pula, contoh ada conteng kat dinding. Semua kanak-kanak pernah menconteng kan. Ambillah pemadam yang murah kat kedai tu, tak hilang. Sebab tak berkualiti kan nak padam kat dinding. Cuba sampai menangis-nangis. Lepas tu kita serik. Dan cara yang ketiga yang ibu saya ajar, lagi-lagi bab memasak, start dengan kopek kulit bawang putih tanpa pisau. Dia macam susah sikit kan sampai lebam-lebam bawang putih tu. Tapi kita kenal bau bawang putih, kita kenal pedih dekat bawang putih tu dan macam mana nak melangkah masuk ke dalam dapur. So cara Umi saya adalah sama rata mendidik 2 orang anak perempuan. Tapi kan macam kita, mungkin macam Amy sendiri dibesarkan oleh ibu dan ayah yang boleh melihat. Tetapi macam arwah ibu Mimi dulu tak boleh melihat. Jadi macam mana cara dia approach Mimi dan adik? Adakah dengan cara sentuhan atau lebih banyak bersembang, bercakap dan sebagainya? Saya tak pernah macam ni. Kalau bab arwah ibu saya pun tak boleh nak cerita lebih sebab yang lebih tahu adalah arwah ibu saya sendiri. Apa yang saya ingat saya, Umi seorang yang tegas dan dia tak ada buat sentuhan ke ataupun macam bersembang. Apa yang Amy nampak kat saya lebih kurang macam arwah mak saya. Sebab kami pun berkongsi tarikh lahir yang sama. Jadi figura utama saya yang jadikan inspirasi adalah ibu saya sendiri. Mana yang kurang kita perbaiki daripada beliau sendiri, mana yang elok saya ambil jadikan contoh. Apply untuk kehidupan hari Betul. ini. Jadi saya kira didikan arwah Umi sangat baik kerana bila melihatkan Mimi pada hari ini. Biasa saja, ya Allah. Saya suka sebab saya memang antara orang yang suka nak tengok Mimi hari-hari apa yang Mimi buat lagi dengan Uni dan juga Malik kan. Okey, saya tak boleh bercerita ni, kejap lagi saya nak nangis. Dah cukup. Okey Mimi, kita nak tanya juga, you suka berkongsi tentang resepi memasak di dalam live kan. Jadi nak tanya, resepi-resepi tu Mimi belajar sendiri atau banyak tengok di internet, atau ada juga yang originally memang turun-temurun daripada arwah Umi ke, atau macam mana? Tentang resepi masakan ni, setiap keluarga isi rumah ada cara yang berbeza. Apa yang saya boleh katakan, ada kurang juga masakan saya, ada yang lebih kita ikut yang bagus kan. Cumanya cara masakan saya tu lebih pada try dan error. Sekarang umur saya pun mencecah hampir 30 tahun. Jadi
ada banyak pengalaman yang daripada arwah ibu, mak mertua saya, lepas tu husband pun minat masak. Jadi buku resepi tu kurang. Kadang-kadang ikut tak sama. Macam kat YouTube okeylah bolehlah ikut sikit. Banyaknya try dan error. Garam tu kita dah tahu rasa macam mana, lemak santan tu macam mana. Banyaknya belajar sendiri. Okey, jadi bila dah belajar sendiri tu dah jadilah resepi sendiri. Betul. Kita sebenarnya ada penampilan istimewa sebentar lagi. Siapa Mimi yang akan bersama Weh, dengan kita siapa sekejap tu? lagi. Okey. Okey, inilah dia tetamu ataupun orang kata special appearance kita Mimi. Tadi Mimi seorang-seorang tapi sekarang ni kita bersama dengan Husni dan juga kita bersama dengan Malik. Jadi kita jemput mereka berdua ni untuk memeriahkan lagi sesi interview kita pada hari ini. Jadi kita nak tanya kepada Husni dan juga Mimi. Baru-baru ni you all ada berkongsi sambutan hari jadi Malik. Very simple, sederhana tetapi memberi impact kepada follower yang sedang menonton ketika itu kan. Jadi juga menjadikan inspirasi juga. Bagi Mimi sendiri, adakah itu sebenarnya cara sambutan Mimi ataupun cara Mimi appreciate orang-orang yang Mimi sayangi di sekitar Mimi? Atau ada kisah sebaliknya cara sambutan menggunakan pancake tu? Sebenarnya kalau cara arwah ibu saya, dia tak pernah buat macam tu lah. Dia akan kalau boleh baju gaun baru, jemput dalam 20-30 orang kawan-kawan. Buat makan-makan. Ya, besar-besaran, ibu-ibu kan. Betul. Tapi bila masuk ke perkahwinan saya sendiri, saya memang suka juga benda tu. Tapi lebih pada bila ada anak, orang kata waris kita, macam mana kita nak corakkannya? Ajar tentang sikit dulu sederhana. Sebab one day bila dia sunyi ataupun kita orang dah tak ada kat dunia ni, at least tahu pancake pun boleh lah dengan sebatang lilin. Macam dah pernah lalui, dah biasa. Betul. Tak adalah sunyi sangat. So bila dengan Malik ni kebetulan dia nak pancake dan dia nak candle dan hari tu adalah hari jadi dia. So kita sambut dengan tetamu-tamu dekat live masa tu. Ramai sebenarnya, bukan 20-30 orang tau tetamu waktu tu. Beribu-ribu orang sebenarnya Alhamdulillah. yang sama-sama mendoakan Malik juga. Semoga Malik membesar menjadi anak yang baik, anak yang soleh, menggembirakan mama dan papa. Okey, tapi kita nak tanya juga pada Husni. Dalam live tu kan, ucapan Malik pada Husni tu sebenarnya membuatkan ramai yang menitis air mata. Bila dia kata, terima kasih jaga Malik kan. Jadi apa perasaan Husni waktu tu? Saya terkedu je. Nampak terkedu tu dan nampak macam tersentuh. Tapi kita nak tanya betul-betulnya macam mana macam terfikir tak yang Malik akan mengungkapkan kata-kata macam tu? Tak, selalu saya ingat terfikir terima kasih. Tapi dia tak sebut tu, dia sebut lain dua jangan. So macam kita orang pun tak jangka Malik boleh rangka ayat sepanjang itu. Dan juga sebenarnya memberi impact lah sangat sebab ramai yang bila komen tu touching, lepas tu ada yang menangis dan sebagainya. Mimi sendiri waktu dengar Malik ungkapkan kata-kata macam tu kepada Husni, apa perasaan Mimi? Satu teruja sebab dia boleh ucap ayat sepanjang itu. Tapi satu lagi pula macam lah, tak sangka pula 4 tahun sebanyak ini, tak banyak lagi tapi sebanyak ini Malik boleh appreciate sebagai seorang anak kepada ibu ayah dia. Jadi kita nak tanya akhir sekali lah kepada Mimi dan juga Husni. Apakah harapan kalian berdua untuk Malik? Awak dulu. Harapan awak macam wish untuk Malik. Harapan saya, saya nak jadi anak yang soleh, dengan kata ibu apa, dan dicapai apa impian dia. InsyaAllah, amin. Harapan saya pula semoga Malik membesar dengan kuat, mempunyai kekuatan bukan sahaja fizikal tetapi mental dan hati yang cekal untuk hadapi cabaran dalam dunia ni khususnya. Lagi-lagi nak membesar dalam zaman yang serba mencabar. Ya, betul. Okey, jadi itu dia kita bersama dengan Mimi dan keluarga. Tapi Mimi tak habis lagi. Mimi kena main game dengan kita sekejap lagi untuk segmen Suka-Suka FIP. Okey? Okey, kita dah di segmen Suka-Suka FIP. Jadi di segmen ni kita ada satu bowl yang mana dalam bowl ni kita ada 10 soalan. Okey, tapi Mimi hanya pilih 5 sahaja dan jawab soalan ini secara spontan. So kita campur satu-satulah. Soalan yang pertama. Okey, boleh baca? Boleh baca dan jawab. Kena baca soalan tak? Kena. Okey. Kalau boleh describe Husni dalam satu perkataan, apakah perkataan tu? Husni seorang yang setia. Okey. Baik. Soalan yang kedua, Imi pegang. Apa perkara yang paling selalu Syamimi ajarkan pada Malik? Perkara yang paling penting lah untuk anak lelaki saya khususnya adalah menghormati, tak kisahlah semua lapisan umur, jantina dan
bangsa. Baik. Menghormati orang. Okey, 3 benda yang Mimi sentiasa kena bawa dalam beg. Okey, apa tu 3? Pertama, lipstick, Alright. sanitizer ataupun kata Lotion. wipes lah. Oh, okey, wipes. Dan satu Okey. 3, dompet. Okey, alright. So yang seterusnya. Apakah guilty pleasure Mimi? Ha. Dia macam serba salah tapi menenangkan. Kek. Okey. Okey, satu lagi. Alright. 1, 2, 3, 4 betul. Ni yang last. Ya Allah, ngam-ngam pula soalan ni. Apa tu? Kenapa Mimi dan Husni pilih nama Malik untuk anak? Okey, kenapa? Kenapa Malik dalam banyak nama anak lelaki? Kenapa Malik? Okay, first saya seorang yang klasik, memang pilih nama yang ejaan asal Melayu Malik. Memang plan nak satu je anak, nama Malik bin Muhammad macam tu kan. Dan Husni pula sebab dia minat macam mana? Realistiknya dia minat kayak gangster. So dia nak nama yang garang sikit, nama yang tegas sebab muka dia comel. Okey, baik. Nah, harap-harap nama itu sendiri dapat memberi impact lah kepada Malik sepanjang dia nak membesar nanti kan. Betul. Alright. Okey, kita dah tiba ke penghujung rancangan. Seronok sebenarnya bersama dengan Mimi. Sekejap kita sembang lagi belakang kamera. InsyaAllah Mimi. Okey. So Mimi, terakhir sebelum Mimi tinggalkan kita pada hari ini, kita nak minta Mimi untuk berikan sedikit nasihat, okey, kepada ibu-ibu di luar sana yang mungkin sekarang sedang down ataupun sedang melalui waktu yang sukar dalam hidup mereka. Mungkin ada sedikit kata-kata semangat yang boleh Mimi berikan? Saya selalu dapat satu komen, bukan satu lah, banyak juga tentang kata-kata semangat ni kan. Seorang ibu, apa saja yang kita buat sebagai seorang ibu, kena banyak sabar. Walaupun sabar tu, kita ada had lah sabar tu, tak, kita yang letak had tu, insya-Allah setentera mana anak ke, pasangan kita ke kan, cuba senyum. Kalau tak ada, tak boleh tahan, hubungilah saya, tak adalah, maksudnya join lah live saya, sembang dengan orang yang kita boleh percayai, buat tenang hati tu. Okey, baik. Jadi diharapkan perkongsian Mimi tadi boleh memberi sedikit inspirasi ataupun boleh membantu anda mama-mama di luar sana untuk mengharungi kehidupan seharian sebagai ibu, sebab menjadi ibu tidak mudah, kita tak nafikan kan Mimi, tetapi setiap hari kita akan sentiasa mencuba yang terbaik untuk menjadi yang terbaik buat anak-anak, suami dan keluarga kita. Betul. Jadi Mimi, kita dah di penghujung rancangan. Terima kasih Amy. Parenting FYP kita untuk episod kali ini. Kita jumpa lagi di episod yang akan datang. Jadi jom kita bye-bye. Bye.